Baik, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua untuk edisinya pada pagi ini, hari Rabu, 30 Oktober 2024 Masihi, dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda seperti biasa pada pagi ini akan dikongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana pada hari ini, hari Rabu 30 Oktober 2024, akan diadakan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik di sebahagian daripada Kampung Binutan. Jadi akan berlaku penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel udara 11 kV. Jadi bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan yang dinyatakan sebentar tadi, hendaklah mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga selesai dan akan berlaku pada hari ini, hari Rabu 30 Oktober 2024. Manakala untuk makluman yang seterusnya, esok hari Khamis 31 Oktober 2024 akan diadakan majlis menyantuni anak-anak yatim sempena 58 tahun pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, di mana akan berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, dan insyaAllah akan bermula pada jam 6 petang. Dan itulah antara yang dapat dikongsikan untuk pagi ini, dua makluman semasa, dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu ban visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada pagi ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketika ini saya berada di Taman Rekreasi Wasai Berdanu bersama dengan Tuan Yus yang akan membawa saya untuk kami melihat trek pendakian Taman Rekreasi Wasai Berdanu yang terletak di Kampung Kiudang, yang pastinya akan menyajikan kepada auda suasana yang menarik, suasana yang tenang, dan tanpa membuang masa kami akan masuk ni untuk melihat keadaan trek pendakian Taman Rekreasi Wasai Berdanu bersama dengan Tuan Yus. Taman Rekreasi Wasai Berdanu antara lokasi tarikan yang ada di Kampung Kiudang yang memiliki keistimewaan dan tarikannya tersendiri. Bagi para pengunjung yang memasuki kawasan trek pendakian, terlebih dahulu perlu menuruni lebih 200 anak tangga untuk sampai ke kawasan Wasai. Namun disarankan kepada para pendaki untuk berhati-hati ketika menuruni anak tangga berikutan keadaan anak tangga yang agak licin. Permulaan aktiviti memang sudah menguji stamina dan ketahanan fizikal. Namun setelah sampai ke kawasan Wasai Berdanu, segala penat lelah diganti dengan keterujaan yang amat mendalam dengan melihat keindahan alam semula jadi di kawasan tersebut. Wasai Berdanu merupakan tarikan pertama yang auda dapat saksikan apabila memasuki trek pendakian tersebut. Cabaran yang sebenar bagi para pendaki ialah setelah dari kawasan Wasai Berdanu, kerana di sinilah bermulanya pendakian yang menguji ketahanan kaki para pendaki untuk menaiki bukit yang agak curam, licin dan tidak rata. Di kawasan trek ini terdapat banyak pokok kapur dan kami dapati banyak buah kapur yang telah berguguran ke tanah. Buah kapur mempunyai 5 sayap yang boleh mencapai 6 cm panjang serta mempunyai biji berbentuk kacang di tengah. Menariknya, bentuk buah kapur ini mengingatkan saya kepada permainan tradisi masyarakat Jepun, Hanetsuki, dan permainan tradisi masyarakat Cina, Zhanzi, yang menggunakan buah bola seakan biji buah kapur. Dalam pendakian ini tidak dinafikan akan suasana yang indah dan tenang dengan kebanyakan kawasan trek dilindungi dengan dedaun pokok-pokok hutan tebal dan menghijau yang secara tidak langsung menghindar dari panahan terik cahaya matahari. Baiklah penonton, setelah beberapa minitah kami berjalan untuk sampai ke spot wasai yang kedua,
yang dinamakan sebagai Wasai apa ni? Sapok. Wasai Sapok. Wasai Sapok. Wasai Sapok. Sebentar tadi Wasai Berdanu Wasai Berdanu. Ini Wasai Sapok. Jadi untuk sampai ke Wasai Sapok daripada Wasai Berdanu agak-agak berapa minit tadi? Dalam 5 minit saja perjalanan. Dalam 5 minit Dalam 5 minit saja. Lebih kurang distance-nya dalam lebih 500 meter. Baik, jadi kalau di kawasan Taman Trek Pendakian Taman Rekreasi Wasai Berdanu ni, apa yang orang tarikan buat mereka yang mengunjungi kemari selain daripada Wasai Berdanu, Wasai Sapok, apa lagi yang mereka dapat alami? Kalau trekking itu yang minat challenging, ia banyak bukit lah sini ni. Naik bukit, turun bukit, itulah. And then selain itu boleh melihat tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini, yang macam rare lah, jarang kita lihat di tempat lain. Baik, jadi adakah bagi mereka yang ingin memasuki tempat Taman Rekreasi Wasai Berdanu ini perlu meminta izin terlebih dahulu ataupun boleh masuk cuma itu saja? Bagaimana? Yang sebenarnya perlu menghubungi kami untuk masuk sini. Okay. Kami akan membawa diorang masuk. Yang dah suka hati lah, pasal tujuan kami itu untuk mengawal tempat ini daripada dicerobohi lah. Kira kami ni macam diberi kepercayaan, oleh daerah, pejabat daerah sama pelancongan supaya menjaga tempat ini lah. Okay. Kalau ada orang akan masuk, kami boleh hubungi dan nombor telefon 886347 8866 347 8866 347. Kalau yang akan masuk, lagipun di pagar ada pagar sana tu kami kunci tu. Dan di pagar tu ada tertera nombor kami lah di sana tu. Dan hubungi kami dan kami boleh mendengani diorang masuk kemari. Baik, jadi apakah ada package yang ditawarkan? Sebabkan kalau di dalam yang bisa kongsikan, ia seolah-olah macam satu kawasan yang private-nya, yang dijaga. Jadi mungkin ada package-package yang ditawarkan. Bagaimana? Masa ni start kami buka ni dulu, buka semula lah. Jadi kami buat tempat ni macam ya eko pelancongan. Bukannya tempat taman orang melawat. Ia macam kami buat eko pelancongan lah. Ada package campsite kami buat. Jadi package campsite ni boleh hubungi kami dan kami boleh kongsikan detailnya mengenai package campsite ni lah. Dan saya tu boleh juga Indah orang camping di dalam kawasan trek ni. Sebenarnya kami ni berapa menggalakkan kalau individu tu ataupun family tu camping di kawasan ni kan, pasal tempat ni ia dah berapa terdedah, lagipun ia jauh daripada. Kalau ia insist juga, kami boleh mendengani pulang. Tapi certain orang yang ada pengalaman lah saja. Ada guide. Baik, jadi mengenai dengan campsite, nanti insyaAllah kami akan tunjukkan kepada penonton bagaimana kawasan campsite tersebut. Ia berada di luar, sebelum tadi masuk kemari tadi, di luar itu sebenarnya adalah kawasan campsite. Namun nanti kami akan tunjukkan kawasan campsite tersebut. Menariknya juga di trek pendakian Taman Rekreasi Wasai Berdanu ialah tarikan yang ada di Wasai Sapok, iaitu Fish Spa atau terapi ikan. Bagi anda yang ingin menikmati keindahan suasana hutan sambil menenangkan fikiran dengan mengalami sendiri pengalaman terapi ikan secara alami, bolehlah beriadah di trek tersebut. Biar ada penonton, memang saya dapat rasakan ada gigitan-gigitan ikan lah tu. Saya rasa gigitan ikan yang bolehnya orang macam menggeletek kaki tu bah. Jadi memang terasa lah. Jadi saya rasa kalau kita ni berendam dalam ni memang mungkin ya ada menggigit tu gelak. Dia rasanya memang terasa gigitan tu, tapi dia sakit. Ya rasa macam geli saja rasanya. Mungkin sebab saya pertama kali tu gelak. Sebab tu saya rasa geli. Saya rasa ikan tu menggigit arah tapak kaki masa ni. Mungkin dia nampak kali kalau akan ditunjukkan kepada Auda. Kerana keadaan airnya terkelak yang buatnya berapa jelas. Tapi apa yang penting saya dapat rasakan rasa gelilah ikan itu menggigit. Setelah itu kami meneruskan lagi aktiviti hiking untuk beberapa kilometer menuju trek keluar bagi mengakhiri aktiviti kami. Di sepanjang pendakian, sempat juga kami mengabadikan beberapa foto kenangan. Tidak disangkakan lagi trek pendakian Taman Rekreasi Wasai Berdanu antara trek yang terbaik yang pernah saya kunjungi. Dan bagi para peminat aktiviti pendakian,
harus mengambil kesempatan ini untuk cuba nikmati sendiri keindahan serta lalui cabaran yang ada di trek tersebut. Untuk pengetahuan bersama juga, Taman Rekreasi Wasa Berdanu disenaraikan sebagai salah satu taman hutan simpan yang tertua di Kepulauan Borneo ini. Biar penonton, alhamdulillah akhirnya selesai juga ekspedisi hiking kami. Jadi agak-agak berapa kilometer tadi tu ngalih je? Anggaran 3 km lah. Anggaran 3 kilometer. Walaupun usulnya macam berapa jauh, tapi yang mencabar adalah turun dan naik bukit. Naik bukit lah yang mencabar. betul, turun naik bukit yang mencabar. Dan tadi ada Tuan kongsikan mengenai dengan campsite. Jadi di sebelah sana merupakan campsite bagi mereka yang ingin melakukan aktiviti-aktiviti camping misalnya. Jadi mungkin boleh kongsikan keluasan campsite-nya tu macam mana? Okey. Ini campsite, kawasan campsite. Keluasannya ni lebih kurang anggaran dalam 2 ekar lah. 2 ekar. Dalam 2 ekar. Ia boleh muat kalau camp untuk tent untuk camping lebih kurang dalam 50 kemah dapat kemah. dimuatkan. Jadi macam mana Mungkin disediakan lebih. oleh pihak Biskita atau bagaimana? Kami menyediakan tapak saja. Tapak. And then yang lain sendirilah, pelancong tu sendirilah. Yang campus tu sendirilah menyediakan. Kami ada package, dalam package itu ada menyediakan macam fly sheet. Tetapi tidak berapa banyaklah. Kira cepat dapatlah. Kalau sudah anda dapat, anda ampit tu apa boleh buat kan. Next time lah kami improvise lagi lah. Kami buat tambah lagi kalau ada untung sudah. Okey, yang penting apa yang saya dapat lihat adalah selain daripada kawasan hiking dan juga kawasan camping site, ada juga kemudahan-kemudahan lain yang turut disediakan seperti jamban dan sebagainya. Apa yang penting anda dapat merasakan ekspedisi kami melalui trek hiking ini dan mudah-mudahan juga dapat menjadi salah satu spot pendakian habis kita. Tapi yang penting adalah kontak Tuan Yus dulu terlebih dahulu. Ada tu nombornya tertera di pagar depan. Pagar depan. Di pagar depan. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama. Sekian dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.